Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih diucapkan kepada Tuan Amir, Tuan Zul selaku urus dia pada petang yang mulia ini. Kemudiannya kepada semua pelatih-pelatih bomba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Jadi bagi program pada petang yang mulia ini, insya-Allah tidak akan lama. Kami akan bagi taklimat secara fokus kepada pelaksanaan Micro Credential Universiti Malaysia Terengganu. Jadi ada beberapa perkara yang akan dimaklumkan oleh Timbalan Dekan Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan, iaitu Encik Burhanuddin, dan juga Ketua Jabatan PHH, iaitu Profesor Dr. Hafizah Aisyah. Jadi saya rasa tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Encik Burhanuddin selaku Timbalan Dekan Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan untuk memberi kata haluan. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada penjelasan Micro Credential dan juga pengurusi majlis kita hari ini, Dr. Anis, dan juga kepada Ketua Jabatan Prof. Hafizah Aisyah dan jurulatih-jurulatih Komandan ABPM, Tuan Khairul Jamil, dan semua penunjuk ajar dan jurulatih, dan juga kepada semua pelatih-pelatih. Tahniah lah, anda semua telah layak hingga tahap hingga hari ini. Saya difahamkan ada juga yang tak sampai ke hari ini lah, pelatih-pelatih. So dengan bulan puasa ni pun cabaran jugalah untuk anda semua, dan termasuklah kita dan juga jurulatih semua. So tanpa meninggalkan masa, so hari ini saya akan start sikit perkenalkan apa tu UFT. Untuk makluman semua pelatih, Universiti Malaysia Terengganu merupakan salah buah universiti awam yang berada di bumi Terengganu ni. Dan di Terengganu ni kita ada 3. Kalau itu universiti awam, kita ada Universiti Malaysia Terengganu, kita ada UNIZA, Universiti Sultan Zainal Abidin, dan juga UiTM. Okey, untuk maklumat ahli semua, dengan adanya program-program di Universiti Malaysia Terengganu ni, kita ada banyak untuk makluman semua pelatih. Sekiranya anda semak latihan, berjaya habiskan kursus-kursus dengan jayanya. So kita ada beberapa fakulti di Universiti Malaysia Terengganu ni untuk makluman semua. Okey, yang pertama kita ada fakulti pengajian maritim, kita ada fakulti sains dan marine dan persekitaran marine, kita ada fakulti teknologi kejuruteraan kelautan, kita ada fakulti perikanan dan sains makanan, kita ada fakulti perniagaan ekonomi dan pembangunan sosial, dan juga kita ada Pusat Pendidikan Asas Lanjutan. Okay, untuk makluman semua macam saya merupakan timbalan dekan daripada Pusat Pendidikan Asas Lanjutan, Timbalan Dekan Akademi, di mana kita cater untuk khusus-khusus ras universiti dan juga kurikulum, banyakkannya lah. Dan salah satu fungsi utama kita untuk memperkasakan kemahiran lisaniah pelajar universiti. So kita ada juga satu jabatan khusus, iaitu Jabatan Pembelajaran Sepanjang Hayat, di mana di sini kita memang ada fokus untuk program pembelajaran sepanjang hayat. Okay. Kita ada program Micro Credential yang anda akan facilitate, dan juga program apel. So ni semua memang berkait rapat lah untuk bukan saja pelatih, malah pegawai dan jurulatih pun boleh participate sekali lah. Kita ada program apel, masa di mananya
Katakanlah pegawai-pegawai dan jurulatih dah ada master, dia nak sambung PhD pun dia boleh buat juga di UMT melalui program APTEL. So untuk pelatih-pelatih ini, katakanlah anda dah habis tamat latihan, nak further study di UMT kan, dengan izin lah kan, dengan izin. So anda boleh continue di UMT, katalah di UMT ataupun universiti awam lain dengan adanya micro credential ni. So apa itu micro credential ni? So secara dasar ya, secara prinsipnya micro credential ni micro teaching, micro learning. Maksudnya pembelajaran yang kecil dan pengajaran yang dalam kecil. Maksudnya dia tak secara meluas. Okay. So dia satu subjek tapi dia dipecah kecil. So supaya lebih mudah kita nak hadam. Kan? Orang muda je, remaja senja macam saya pun senang nak hadam benda-benda micro credential. Especially khusus apa Ustaz Dr. Hanis kita ni kan. Fiqh ibadah ni memang cantik buat bulan Ramadan ni. So saya dengar Tuan Khairul dia nak betulkan dia punya bacaan Fatihah pun boleh dengan Dr. Hanis kita ni. InsyaAllah. Dia beritahu nak masuk, nak improve. Dia Taranum tu wakil universiti saya dengar cerita. Tuan Khairul Jamil tu. Hebat orang ni. Sport science. Science tu masih ada Alhamdulillah. So sekarang ni untuk makluman pelatih semua khusus micro credential ni kita ada 7 khusus yang kita akan tawarkan. Tapi dalam 7 khusus ni kita ada 5 khusus yang secara penuh. So untuk maklumat hari ini antara khusus-khusus yang kita tawarkan untuk anda semua, pertama kita ada pengenalan kepada physical fitness. So kadang-kadang one of the khusus kita ada, dan kita ada khusus pengenalan kepada physical fitness ni saya rasa sangat sesuai untuk semualah kita apply. So kadang-kadang kita buat exercise tapi kita tak tahu betul ke tidak kita buat ni. So di sini jurulatih semua memang telah berpengalaman, dia memang sangat berpengalaman, tidak kena jurulatih dan pegawai di Akademi Bomba ni. Cuma kami di sini kita nak kongsi dari segi teori. Teori dan scientifically. So kalau kata nak mengajar physical fitness ni, kita tengok jurulatih pun kita tahu dah kan. Dia pakai uniform, memang sikap tu ya. Alright. So selain daripada itu kita ada khusus fundamental ataupun asas physical fitness ni ditawarkan oleh Pusat Pendidikan Asas Lanjutan. Untuk seterusnya kita ada khusus keselamatan, pengurusan dan keselamatan bahan kimia. Tapi ni 1 jam kredit je. Yang ini akan ditawarkan oleh Fakulti Sains Marine dan Sekitaran FSM. Ini pun is a part of yang ada juga saya rasa memang bomba pun memang ada kepakaran. So untuk makluman semua memang kita di sini kita ada pensyarah, kita ada saintis yang research, dan pada masa sama kita nak berkongsi tentang teori dan kombinasi pengalaman yang luas anggota bomba ni. Memang orang kata satu gabungan yang sangat cantik lah. Lepas tu kita ada khusus ibadah. Ni pun sangat penting. Banyak ni kita rasa kita betul ibadah kita ni, tapi kita bila last time kita tiun balik. So tak apa, kita ada khusus ni. Dan kita ada khusus falsafah pengurusan yang ditawarkan oleh pusat daripada Fakulti Pengurusan Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Lepas tu kita ada khusus renang dan keselamatan air. So renang dan keselamatan air kita ada juga khusus ditawarkan oleh PEPAL, Pusat Pendidikan Lanjutan. Kita ada khusus physical fitness. So tadi dah maklum Lepas tu kita ada marine fluid power, maksudnya bendalih kejuruteraan bendalih marine lah. Dan kita, saya rasa itu sahaja ke ada lagi? 1, 2, 3, banyak lah. Dan ada tak examination tadi? Satu lagi khusus, kita ada
khusus asas pertolongan cemas. Asas pertolongan cemas. So kita dalam banyak-banyak kursus ni di mana sekiranya anda tamat dan habis, so anda akan dapat persijilan bagi kursus tersebut, certification, yang di mana di bawah teliaan NQA. Okay. Maksudnya Malaysia Quality Accreditation lah untuk akademik. So kami semua di universiti memang tertakluk bawah NQA. Jadi dengan adanya tamat khusus micro-credential ni, semua para pelatih boleh kira nak sambung kerja, boleh transfer kredit. Maksudnya kalau kata ada 15 jam kredit, kita boleh transfer 15 jam kredit sekiranya kursus tu sama dengan universiti tersebut. Tapi kalau kat UMT kita ada lah. Tetapi kalau universiti-universiti lain, dia akan terima sekiranya kesetaraan. Okey, so ini secara dasar berkaitan khusus micro-credential. Dan untuk makluman semua, saya rasa ini merupakan satu peluang untuk para pelatih pengajian sebenarnya. Jadi sekarang ni, kalau kita kata Menara Gading ni, universiti ni, sekarang ni dulu untuk orang yang layak masuk universiti. Tapi kami di sini memang cuba menghasilkan bahawa universiti ni, Menara Gading ni hak milik setiap insan. Maksudnya siapa yang ambil kursus macam-macam ni, bila dia kumpul, dia boleh seterusnya. Dan untuk kemasukan universiti pun boleh juga. So, tanpa melengahkan masa, itu saja secara dasarnya, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Komandan Akademi Bomba Wakatapai, Tuan Khair, dan semua anggota ABPM Wakatapai dalam menyokong penuh usaha sama antara UMT dan JBPM untuk memperkasakan anggota bomba dan anda semua adalah yang pertama. So kita harap dengan adanya kombinasi ilmu teori ini, okey, dan kepakaran dan pengalaman anggota bomba jurulatih, saya rasa kita dapat menghasilkan satu pasukan bomba yang hebatlah di Malaysia ini. So tanpa melengahkan masa, saya serahkan balik kepada Pusi Wajis, Dr. Hanis. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Burhanuddin atas penjelasan berkaitan dengan micro-credential secara ringkas tadi. Jadi itu perkara yang penting yang dinyatakan oleh Encik Burhanuddin tadi, iaitu gabungan praktikal dan juga teori yang kita berikan bersama-sama dengan aktiviti yang sedia ada di pihak bomba akan menguatkan lagi asas-asas dalam diri pelatih-pelatih semua, insya-Allah. Baik, tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Hafizah Aisyah selaku Ketua Jabatan PHH untuk memberi secara jelas penjelasan pendaftaran, platform dan lain-lain untuk micro-credential. Dipersilakan Yang Berbahagia Prof. Unmutekan mic. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar saya clear? Slide okey di sana? Dr. Hadis, boleh dengar saya clear tak? Clear? Crystal clear. Okey. So, Assalamualaikum sekali lagi buat semua, kepada komandan, kepada jurulatih, kepada pelatih-pelatih bomba dan juga sahabat-sahabat di UMT ya. Hari ini yang turut sama dalam taklimat pelaksanaan program micro-credential UMT JBPM. Jadi saya pun tak akan bercakap panjang. Sebenarnya sebahagian besar tadi telah pun di-cover oleh Encik Bob, oleh Timbalan Dekan kita. Jadi saya akan jelaskanlah sedikit berkaitan pelaksanaan program kita yang akan dilaksanakan bermula daripada April sehingga bulan Julai lah tahun 2022 ini. Nampak ke Dr. Hanis? Next slide. Slide saya bergerak? Bergerak. Okay. Baik, jadi sedikit pengenalan ya berkaitan dengan program micro-credential. Program micro-credential ini sebenarnya adalah satu program pembelajaran dan tujuan dia sebenarnya adalah untuk mengiktiraf
peningkatan kepakaran dan kompetensi spesifik individu. Jadi kebiasaannya fokus micro credential ni bukanlah kepada pelajar universiti tetapi kepada individu pekerja, ya, dan untuk meningkatkan kemahiran spesifik dalam tempoh yang singkat dan menutup jurang kemahiran dan kebanyakannya diakses menerusi platform portal pembelajaran dalam talian. Suara saya tak dengar lah. Okey. Boleh. Boleh dengar Kak Tanis? Baru dengar tadi. Ter-unmute kot. Okay. Unmute. Ya. Jadi kalau kita tengok kepada definisi program micro credential, dia adalah satu pengesahan digital pembelajaran yang mana daripada kursus, sama ada kursus pendek, boleh jadi modul, boleh jadi unit yang sama, yang mana dia adalah secara freestanding ataupun dari program akademik, iaitu daripada mata pelajaran berkredit. Jadi kalau kita tengok kepada program micro credential yang ditawarkanlah kepada pelatih-pelatih bomba ini, adalah berbentuk program akademik, ya, mata pelajaran berkredit, tetapi yang ditawarkan secara stand alone. Kalau kita dekat universiti, kita ikuti program-program akademik, nanti kita akan dapatlah Bachelor of Accounting, kita dapat Bachelor of Economics, dan kita perlu mengambil ke semua kursus-kursus tersebut. Tetapi kelebihan micro credential ini, dia boleh ditawarkan hanya satu kursus tertentu saja, tetapi masih lagi juga dikira sebagai program berkredit dan dianugerahkan oleh daripada pihak. Jadi kenapa kita kata program micro credential ini penting, ya? Kerana ia adalah program yang menyokong pembelajaran sepanjang hayat. Dia boleh meningkatkan kemahiran, dia boleh meluaskan akses ke pendidikan tinggi dan juga sebagai kelayakan alternatif. Tadi Encik Borhan ada mention, ya, berkaitan dengan siapa yang dah ada micro credential akan datang jika berhasrat untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, ya, ke universiti, maka dia adalah salah satu sebagai alternatif lah. Kerana sekarang di universiti kita bukan saja menerima pelajar daripada saluran biasa, tetapi juga untuk mereka yang tidak berkesempatan, ya, untuk melanjutkan pelajaran ke universiti atas faktor-faktor tertentu, ya, pelbagai, ya. Tetapi mereka boleh lagi untuk kembali ke universiti dengan melalui program seperti micro credential dan juga boleh juga melalui saluran apel, ya, seperti yang telah dinyatakan oleh Cik Bob tadi. Di mana apabila kita bercakap tentang program apel, dia adalah mengakreditasi pengalaman terdahulu. Jadi bila sudah ada pengalaman, boleh nanti dipindah kredit juga ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu di universiti. Jadi bila kita merujuk kepada program micro credential tadi, jadi program kerjasama antara UMT dan juga DBPM ini, maka kursus-kursus micro credential yang ditawarkan adalah akan diiktiraf, ya, menerusi pemilihan kredit dari program yang telah diakreditasi di universiti. Jadi dia ada syarat-syarat dia juga, tetapi secara umumnya sekiranya telah mendapat kelulusan di peringkat micro credential, maka nanti di peringkat lebih tinggi di institusi pengajian tinggi boleh memohon untuk pindah kredit. Dan sekiranya kalau kursus yang ditawarkan, modul yang ditawarkan tu mungkin tidak sepenuhnya, masih juga boleh dikira sebahagiannya melalui laluan apel. Jadi laluan apel ni kalau nak cerita panjang jugalah. Boleh nanti sebelum pelatih-pelatih tamat pengajian, kita akan adakan lagi satu siri lah untuk bercerita, ya, macam mana pelatih-pelatih boleh memasuki universiti melalui saluran apel dan juga menggunakan micro credential ni untuk pindah kredit, ya. Seterusnya, berkaitan dengan pelaksanaan micro credential, dia boleh ditawarkan melalui kaedah pembelajaran konvensional ataupun boleh juga menggunakan kaedah secara dalam talian ataupun melalui gabungan kedua-duanya. Bagi untuk program kita ini, maka kedua-dua kaedah gabungan iaitu hybrid akan dilaksanakan, ya. InsyaAllah nanti later apabila pelajar-pelajar semua telah pun menamatkan kursus-kursus micro credential ini, pihak UMT akan mengeluarkan satu Malaysian Micro Credential Statement ataupun Certificate of Achievement yang mana para pelajar boleh gunakan sertifikat ini untuk mendapat pindah kredit apabila telah pun apabila memasuki
universiti pada masa akan datang lah. Jadi ini pun Cik Borhan dah cover tadi. Kita ada 7 program micro-credential daripada pihak UMT kepada pelatih-pelatih JPPM dan ketujuh-tujuh kursus ini sebenarnya telah dipecah kecilkan mengikut modul-modul kecil untuk memudahkan pembelajaran. Kerana itulah sifat micro-credential. Dia bukanlah seperti pembelajaran di universiti yang memakan masa sehingga 1 semester. Jadi bagi kursus micro-credential menggunakan student learning time, kita akan convertkan kepada modul-modul kecil yang boleh dihabiskan mengikut tempoh yang lebih pendek, lebih singkat ya berbanding apabila berada di universiti. Jadi tadi ketujuh-tujuh kursus tadi telah pun dinyatakan oleh Encik Borhan, iaitu kita ada asas kecergasan fizikal, ada kursus pengurusan dan keselamatan bahan kimia, kursus fiqh ibadat, falsafah pengurusan, renang dan keselamatan air, asas pertolongan cemas dan juga kuasa bendalil marin. Jadi bagi pelaksanaan program micro-credential ini, pihak UMT telah melantik penyelaras kursus micro-credential CJ Sains Kebomban ini iaitu Dr. Abdul Hanis Tembong. Bukan saja seorang doktor, seorang ustaz juga dekat UMT. Jadi boleh para pelatih boleh mengambil alamat email ini sekiranya ada sebarang pertanyaan yang ingin diajukan dan insya-Allah Dr. Abdul Hanis juga nanti akan memulakan kuliah pertamanya pada pertengahan Julai nanti dengan kaedah bersemuka dan juga secara atas sekalian. Jadi bila kita lihat kepada 7 kursus tadi, setiap kursus tadi ada beberapa orang pensyarah yang akan mengajar. Namun demikian di sini saya perkenalkanlah penyelaras bagi setiap kursus. Bagi kursus fiqh ibadat, Dr. Abdul Hanis Embong. Bagi kursus asas kecergasan fizikal, Dr. Rabiu. Kemudian untuk renang dan keselamatan air serta asas pertolongan cemas, penyelas kursusnya adalah Encik Borhanuddin sendiri. Kemudian untuk falsafah pengurusan, penyelas kursusnya adalah Dr. Nur Amalina. Dr. Nur Amalina pun ada bersama dengan kita pada hari ini pada sesi taklimat ini. Kemudian untuk pengurusan dan keselamatan bahan kimia, penyelas kursusnya adalah Dr. Muhammad Hasmi Nizam. Dan untuk kursus kuasa bendalil marin, penyelas kursusnya adalah Dr. Muhammad Fakratul Ridwan bin Zulkifli. Penyelas kursus inilah yang akan berhubung dengan pelajar-pelajar apabila terlibat dengan sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi insya-Allah di bulan Ramadan yang mulia ini kita akan start program micro-credential ini dengan kursus fiqh ibadat dan saya dimaklumkan kursus ini akan bermula pada 17 April 2022 dan bagi pelaksanaan kursus akan melibatkan kaedah sama ada online ataupun fizikal ataupun kedua-duanya sekali bergantung kepada keperluan. Jadi bagi kebanyakan kursus akan dilaksanakan secara online bagi kursus-kursus berbentuk teori. Jadi online tu maksudnya macam keadaan kita sekarang lah, menggunakan platform Webex, kemudian pensyarah akan menyampaikan syarahan, para pelatih akan mendengar syarahan di auditorium ataupun di padan kawat, itu yang saya dimaklumkan. Jadi memang untuk kursus micro-credential ni dia sangat fleksibel. Dia tak perlu pergi ke kelas hari-hari macam pelajar universiti pergi ke kuliah. Dia boleh menggunakan platform tertentu sehingga yang penting kalau course learning outcome itu boleh disampaikan kepada pelajar. Jadi untuk kita adalah secara melalui online dan juga secara fizikal lah. Jadi untuk platform kuliah, pihak UMT telah menyediakan platform kuliah yang dipanggil sebagai eBayu. eBayu untuk pelajar-pelajar mengakses nota-nota, mengakses video-video pengajaran, kemudian boleh juga nanti untuk urusan kuis, submission kepada tugasan, kepada ujian-ujian pertengahan dan sebagainya, boleh menggunakan platform kuliah. Walau bagaimanapun hari ini kita tak ceritalah macam mana nak akses, macam mana nak login dan register. InsyaAllah nanti akan ada satu slot khusus bersama dengan Pusat Ekosistem Digital UMT untuk mendaftar kepada platform kuliah dan seterusnya untuk mengetahui fungsi-fungsi lah di dalam sistem eBayu untuk digunakan. InsyaAllah nanti itu akan dimaklumkan semula oleh penyelaras kita Dr. Hanis.
Yang terakhir adalah berkaitan dengan yuran. Bagi kursus micro credential ini, dia adalah melibatkan kredit, ya, melibatkan kredit yang mana kursus ini peniraan kredit adalah dengan kos RM30 per kredit. Jadi untuk pelajar Muslim, okay, pelajar akan mendaftar dengan 15 kredit, ya, ke semua kursus yang ditawarkan. Manakala untuk pelajar non-Muslim, mereka tidak akan mengambil kursus fiqh ibadat. Jadi secara keseluruhan yuran bagi program micro credential ini berjumlah 550, ya, bagi Muslim dan juga 460 bagi pelajar non Muslim, dan kita juga sudah ada satu cadangan pembayaran ansuran lah bagi pelajar-pelajar, yang mana bila kita bercakap tentang yuran ni nanti pelajar kata macam mana nak bayar kan, tak ada masalah, sangat mudah. Kita boleh menggunakan sistem Jumpay saja untuk membuat bayaran dan nanti akan ada makluman khusus juga daripada penyelaras lah berkaitan bagaimana untuk membuat bayaran bagi kursus micro credential yang akan dipantau oleh jurulatih di penunjuk ajar, ya, di pihak. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Mungkin kalau ada soalan nanti boleh kemukakan, ya, untuk penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Hafizah Aisyah selaku Ketua Jabatan untuk PHH di Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan atas penjelasan yang sangat detail tadi berkaitan dengan perjalanan MC. Sekiranya tidak jelas, sekiranya ada line slow ke apa ke, jangan bimbang sebab nanti pihak kami, pihak UMT akan bagi recorded punya versi. Jadi boleh tengok bila-bila masa sekiranya perlu. Baik, apa yang saya dapat ringkaskan ialah Micro Credential ni ialah satu platform untuk pelajar menimba ilmu di universiti, mendapat ilmu-ilmu pengetahuan secara teori maupun praktikal, tengok kepada kursus dengan cara yang mudah, dengan cara yang mudah. Kalau dulu mungkin perlu pergi ke universiti dengan keadaan yang fizikal, tapi sekarang ni dengan teknologi yang ada kita memanfaatkan secara keseluruhan. Baik. Seterusnya, saya rasa tanpa membuang masa, ada apa-apa soalan daripada para pelatih ataupun penunjuk ajar sekalian? Kalau ada soalan, satu dua soalan ke? Sekiranya tidak ada, tak ada masalah lah. Kita tunggu sekejap ya. Ada soalan boleh angkat tangan. Ada soalan ke? Tak ada? Ke semua jelas semua? InsyaAllah nanti kita kongsikan juga slide kita tadi tu. Mungkin untuk rujukan lah, ya. Kita akan bagi kepada pihak. Okey, terima kasih. Jadi saya kira Ada yang angkat tangan kot. ada soalan. Macam mana nak tanya tu Ke boleh tanya melalui ruangan chat ataupun boleh unmutekan mic sebab kami tak dengar. Boleh tanya, boleh mungkin tampil ke hadapan, cakap je dengan mic. Kemudiannya Nak testing nanti kelas online kan? ya betul. Okey doktor, kita boleh teruskan. Soalan ni nampaknya dia orang ni sangat jelas sehingga kan tiada soalan. Alhamdulillah. Okey, jadi tidak ada soalan tuan?
Kalau tidak ada soalan, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua pelatih. Terima kasih kepada urus dia, Tuan Amir, Tuan Zul, Tuan Khair, Tuan Khairul, semua yang terlibat. Saya mengucapkan jutaan ribuan terima kasih mewakili pihak UMT. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga dipermudahkan kita punya program ini sebab ini kohort yang pertama. Tahniah sekali lagi, tepukan kepada anda semua sebab anda ialah kohort yang pertama bersama dengan UMT dalam usia yang muda, sudah dapat jam kredit dan juga dapat menimba ilmu sekadar yang mampu. Maka saya dengan ini ingin menutup majlis taklimat pada petang ini ya. Kalau tak ada apa soalan, okey, tidak ada soalan lah. Okey. Doktor mungkin boleh sekejap lah. Boleh. Ya, bagi pihak akademi, saya mewakili Akademi Bomba Wakatapai. Saya ucapkan terima kasih kepada UMT di atas taklimat micro credential yang akan dilaksanakan kepada pelatih itulah. Jadi sekali lagi bagi pihak akademi saya ucapkan terima kasih kepada semua dan insya-Allah selepas ini kita akan selalu berhubung. Itu saja daripada saya. InsyaAllah. Terima kasih banyak Tuan Amir ya. Terima kasih banyak-banyak atas makluman tadi. Kami juga berbesar hati membantu sekadar yang kami mampu. Sekiranya ada apa-apa masalah boleh berhubung dengan saya ataupun berhubung dengan Prof Syah, Prof Hafizah Aisyah sendiri. Tidak ada masalah. Yang penting ialah kami mahu memberi sepenuh perhatian kepada pencurahan ilmu kepada anak bangsa dan juga komuniti. Jadi saya ucapkan selamat berbuka puasa kepada semua. Dan juga selamat berpuasa. Jangan lupa sebelum berbuka itu banyakkan berdoa kerana waktu itu antara waktu yang sangat mustajab doa, tidak ada batasannya, tidak ada hijabnya. Jangan lepaskan peluang ketika itu. Kalau boleh baca Quran sedikit ke ataupun baca doa sedikit ke, itu lebih baiklah insya-Allah. Itu peringatan kepada diri saya dan juga semua yang hadir pada petang ini. Terima kasih sekali lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ambil gambar sikit nanti, gambar gaya bebas sikit. Okey, boleh insya-Allah. Baru nak tutup majlis ni. Kita boleh ambil gambar ke secara online lah secara online. Online lah. Okey, secara online Dr. Amalina boleh on kamera anda? Tak ada tu kot. Tak apalah. Kita boleh ni je lah. Okey, kita bergambar secara online biasa kami program di UMT ni biasa bergambar apabila habis program. Okey, 1 2 3 ni gaya formal gaya formal dulu. Kejap lagi baru kita angkat tangan. Okey, 1 2 3. Okey, baik. Sekali lagi dengan gaya bebas boleh? Okey. 1 2 3. Okey, jadi saya akan share gambar ini dengan Tuan Amir, Tuan Zul insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita sudahi majlis kita dengan surah Al-Asr dan juga kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.